Bertemu lagi dalam rancangan Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton Salam Ramadan, apa khabar? Hari ini dah masuk hari yang ke 11. Dah berapa ya? 1, 2, 3. Dah lebih kurang dalam 14 hari dah kita berpuasa dalam tempoh PKP bersyarat. PKPB. Okey. Tapi hari ini kita nak bercerita tentang puasa dari segi yang berlainan, dari segi perubatan. Apa kata kalau anda share dan like, komen atau persoalan-persoalan, terutama sekali penyakit-penyakit yang ada berkaitan dengan Ramadan. Gastrik, betul? Kita akan bersama dengan Dr. Kamal. Apa khabar, Dr? Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Rimi apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, terbaik sekarang ni. Doktor, terima kasih banyak kerana bersama dengan Salam Ramadan hari ni. Dalam sibuk-sibuk ni kan? Yelah. Sebab patient hari-hari ada kan. Okey, Doktor. Doktor, perkembangan COVID-19, Doktor. Apa yang Doktor lakukan hari ni? Dia screening tu memang hari-hari kita buat lah. Screening, jumpa patient, ambil sampel, dan kita tak nafikan yang kerisauan di kalangan public ni masih ada. Ramai lagi yang bertanya, datang hospital. Berhati-hati, kita nampak yang tu, kita puji sikap rakyat Malaysia dari sudut tu lah. Social distancing semua nampak dipraktikkan dengan secara meluas. Alhamdulillah. Saya puji rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Bagus kan apa ni. Tapi saya memang respect lah frontliner terutama doktor lah. Berdepan dengan penyakit ni dah tahu dah benda tu amat bahaya tapi terpaksa berdepan. Jadi syabas dan tahniah juga pada doktor-doktor di Malaysia. Jadi doktor, hari ni kita tak naklah cerita pasal COVID-19. Kita dah bertempoh dalam 40 hari kita cerita pasal COVID-19 tapi kena juga tahu kan. Tapi hari ni kita nak tahu pasal puasa di bulan Ramadan ni berkaitan dengan perubatan. Kenapa doktor? Saya tengok kalau kita nak operate dia mesti berpuasa dulu. Kenapa doktor? Dia sebab bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali bila kita cerita pasal amalan berpuasa ni walaupun turunnya amalan puasa tu sendiri adalah sebagai amalan agama lah, religious punya, ta'abudi orang panggil. Maksudnya kenapa puasa tu jadi wajib bukannya sebab dia jadi sihat ke apa-apa, tapi sebab Tuhan suruh lah, sebab Allah suruh. Cumanya bila kita kaji, bila kita gali, kita tengok, cari hikmah dia, kita akan jumpa banyak benefits ataupun banyak hikmah di sebalik amalan berpuasa tu sendiri. Kita tak katakan 100% mesti boleh jadi sihat sebab akan ada juga orang yang dalam keadaan darurat. Nanti kejap lagi kita akan bincang lah dalam masa yang terhad ni. So macam Remy tanya tadi kan, sebelum operate, sebelum operate kita akan suruh patient puasa. Yang tu dia memang ada spesifik punya sebab. Sebabnya bila nak operate, terutamanya kalau bila nak dibius penuh, bius satu badan ataupun kita panggil general anesthesia, bila nak bius satu badan ni dia pesakit akan ditidurkan, dan bila akan tidur maksudnya dia punya isi dalam perut tu dia boleh keluar. Dan kalau dia ada risiko untuk benda tu masuk ke dalam paru-paru. Kita panggil aspirate lah. Kita panggil aspirate. So dia ada risiko untuk jadi aspiration pneumonia, jadi jangkitan paru-paru disebabkan isi dalam perut masuk ke dalam paru-paru. So sebab tu kita akan prepare patient tu untuk berpuasa sekurang-kurangnya 8 jam supaya perut dia kosong, untuk kurangkan risiko aspiration pneumonia ni. Kita tengok banyak penyakit-penyakit yang glamour lah orang kata dalam Ramadan ni, contohnya gastrik tadilah. Gastrik tu apa sebabnya jadi gastrik tu doktor? Sebenarnya kalau kita cerita pasal berpuasa, amalan berpuasa menjadikan kita ni akan ada beberapa benefit kesihatan ataupun manfaat kesihatan pada kita. Manfaat tu dia lebih overall, dia lebih general, lebih secara umum lah. Macam masalah gastrik tu, dia masalah sebab dia punya lebih kepada asid dalam perut dia berkumpul. Sebab fungsi perut ni stomach kita ni pertama sekali untuk hadam makanan lah. Penghadaman bermula daripada mulut, tapi lepas tu bila dia masuk ke perut, penghadaman seterusnya akan berlaku kat situ, which is dalam perut ni dia akan keluar asid untuk bantu pencernaan makanan kan. So
bila makanan masuk, asid tu akan diguna pakai, so dia pun lalu. Tapi bila kita puasa, dalam perut tu asid keluar juga tapi makanan tak masuk. So setengah orang, bukan semua orang setengah-setengah orang mungkin asid ni dia tak boleh nak tolerate. Asid tu dia akan jadi berlebihan, dia akan jadi reflux. Maksudnya dia keluar daripada perut dia naik ke bahagian saluran pencernaan atas ni, esophagus ni. Tu dia akan jadi reflux teruk, dia akan jadi macam angin, orang Kelantan panggil sekok. Ataupun dia fullness, dia rasa macam nak muntah. Tu general term ni orang biasa panggil gastrik lah. Ataupun dalam keadaan yang lebih teruk bila dekat lapisan dalam perut dia tu dah mengalami keradangan, so dia boleh jadi rasa sakit perut dan boleh menyebabkan boleh membawa kepada komplikasi lain macam jadi ulcer, perut dia berdarah dan sebagainya lah. Okey, tapi bila kita nak cerita pasal puasa ni boleh memberi manfaat kesihatan, dia dah banyak study dah daripada zaman dulu lagi, daripada 80-an 70-an semua dah ada study yang observe tengok manfaat-manfaat kesihatan secara menyeluruh lah. Contohnya generally dia akan bantu untuk kurangkan ataupun dia memberi pengawalan yang lebih baik untuk tekanan darah dan juga untuk pesakit kencing manis dia akan bagi kawalan gula yang lebih baik sebab insulin dia akan jadi lebih sensitif, gula yang secara overall dia akan jadi lebih rendah dan juga dia membantu untuk mengurangkan kolesterol jahat. Kolesterol jahat ni kita panggil LDL lah. Dan juga membantu untuk meningkatkan kolesterol baik, HDL. LDL ni, kolesterol jahat ni dia jadi risiko ataupun risk factor untuk penyakit berkaitan dengan jantung, cardiovascular disease. Tapi kalau HDL ni pula, kolesterol yang baik ni dia menjadi protective factor pula. Dia boleh jadi satu faktor untuk mencegah daripada cardiovascular disease, penyakit-penyakit jantung. Dan juga generally dia ada benefit lain lah, contohnya macam dia membantu untuk mengurangkan berat badan, dan juga dia boleh memberi kita dia regulate ataupun dia tolong untuk selaraskan balik certain hormon dalam badan lah. Salah satu contohnya hormon thyroid, hormon berkaitan dengan endocrine. Okey. Itulah lebih kurang. Yelah, selain daripada kita yang sasarannya, kalau kebanyakannya orang berpuasa ni sasarannya nak kurus lah, betul kan? Selalunya. Tapi apa sebab yang kalau orang ni tak mencapai kepada matlamat tu kurus tu, doktor, puasa ni? Ini memang dia ada dalam study dulu, ada satu kajian tapi saya tak ingat lah nak quote sekarang. Kalau jumpa bertulis ni kita boleh tunjuk kan. Ada satu kajian ni dia tengok untuk long term, untuk kuruskan badan secara jangka panjang, puasa bukan kaedah yang terbaik. Tapi puasa dia boleh guna untuk kick start untuk kurangkan berat badan. So dalam masa sebulan memang dia akan reduce lah, insyaAllah. Tapi masalah nak menurunkan berat badan ni dia lebih kepada gaya hidup kita sebenarnya. Bukan daripada pemakanan saja. Dia cara hidup kita secara keseluruhan. Bagaimana kita melakukan aktiviti fizikal, macam mana kita punya habit, dari segi habit untuk kita snacking makan makanan ringan in between meal, daripada antara makan tengah hari ke makan petang kita makan snack, makan makanan ringan. Dan juga dia berkaitan dengan habit kita ataupun cara hidup kita. Macam ada setengah orang dia suka minum air manis dan sebagainya. Dia lebih luas dia punya skop, bukan masalah makan saja. Walaupun sebenarnya memang faktor dalam diet ni dia menyumbang kepada 60 ke 70% untuk mengurangkan berat badan lah. Apa yang boleh doktor cadangkan untuk mengawal penyakit bila kita berpuasa ni, doktor? Dia sebenarnya bila puasa ni kita cuma tahan makan minum tu masa berapa jam ni kan? Masa 14 jam 13 ke 14 jam ni kan. So sebenarnya itu bukanlah satu tempoh yang sangat lama, which is dia secara umumnya untuk orang-orang yang biasa, orang fit, dia memang tak akan menyebabkan masalah ataupun komplikasi kesihatan. Sebab manusia memang boleh hidup tanpa makanan walaupun sampai 3-4 hari, sampai seminggu pun boleh asalkan kita ada air. So untuk maintain sihat, semasa berpuasa, kita kena amalkan pemakanan yang seimbang juga sebenarnya. Walaupun siang hari kita tak makan, tak minum, tapi malam kita akan ada aktiviti makan dan minum.
Bukan setakat masa buka puasa saja, tapi lepas habis buka puasa kan kita solat maghrib, kita solat isyak, solat tarawih, lepas tu ada moreh pula. Ya. Dan kemudian pagi sebelum kita start puasa kita ada sahur. So makanan tiap-tiap kali masa makan ni kita perlu amalkan pemakanan yang seimbang lah. Makan jangan berlebihan. Kadang-kadang kita terlalu turutkan nafsu. Sekarang ni alhamdulillah tak ada bazar Ramadan kan. Kalau ada bazar Ramadan memang pergi memang tak ingat dunia lah. Beli semua berat tangan kanan, tangan kiri ada lagi. Beratkan lagi tangan kiri pula kan. 10 jari. 10 jari, tiap-tiap jari ada plastik. So amalan yang makan terlalu banyak dalam satu masa ni kita panggil binge eating. Dia makan, lepas tu dia terus kenyang yang terlampau sangat. Yang ni pun memang boleh menyebabkan jadi gastrik lagi teruk. Dia boleh jadi reflux. So makan tu jangan terlalu berlebihan. Masa buka puasa, makan satu portion untuk kita sudah cukup lah. Ada orang yang nak makan dulu nasi apa semua kemudian baru pergi solat. Ada orang yang nak buka puasa sikit dulu, lepas tu pergi solat, lepas tu sambung dengan makan. Tak ada masalah dua-dua. Dari segi agama pun tak ada masalah dua-dua. Cumanya yang penting jangan berlebihan lah. Lepas makan nasi ni dah cukup satu portion ni, kat sana murtabak 3-4 keping, sini cendol pula lagi semangkuk, minum lagi air manis, itu semua tak balance lah. Kemudian kena amalkan minum air yang cukup lah sepanjang malam dan juga semasa bersahur. Dan juga jangan skip sahur. Ada orang dia suka sahur pukul 12 malam kan. Sebelum tidur dia sahur siap-siap, lepas tu dia kira tidur terus pagi bangun sembahyang subuh je. Yang tu sebenarnya kurang sihat lah kalau kita tak sahur. Sebab tu Nabi pun memang menggalak, antara sunnahnya adalah melewatkan sahur kan. Sahur tak kisah minum air sikit pun tak apa, ataupun kalau boleh makan makanan ringan pun dah okey. Ya, saya faham kadang-kadang ada setengah orang dia tak ada selera nak makan masa sahur kan. Kita bukannya suruh pergi sahur tu dengan makan buffet ke, pergi makan kenduri, makan gulai kawah ke, tidaklah. Tapi asalkan makan makanan yang dah cukup untuk bagi kita alas perut, dan kemudian yang penting minum air lah, sebab nak pastikan kita ni well hydrated lah, hidrasi badan tu terjaga. Macam tu lah lebih kurang. Okey doktor, tadi kalau doktor kata tadi sahur, kalau kita awal, kalau lewat, apa dia punya pro and con dia tadi yang doktor kata kalau kita kena makan juga macam sunnah Nabi kata lewatkan sahur. Jadi dalam medik tu membuktikan apa doktor? Kalau dari segi perubatan, pertamanya sebab kalau boleh kita tak nak macam saya cakap tadi, kita tak nak binge eating ni, makan terlalu banyak pada masa yang terlampau singkat kan. So instead of kita makan banyak dalam masa yang singkat tu, kita nak stretchkan lah. Supaya makan sikit masa buka puasa, makan sikit masa moreh, makan sikit masa sahur. Tu salah satu dia punya benefit lah, supaya kita boleh dapat distribute makanan tu dengan lebih baik. Yang kedua, dari segi minum air ni, sebab walaupun kita dah sahur, contohnya kita makan sahur awal kan, contohnya dia tak panggil sahur lah kalau terlalu awal, makan pukul 12 lah, dia panggil supper lah, panggil moreh kan. So kalau makan terlalu awal macam masa tu dah minum air apa semua, lepas tu kita dah tunggu sampai pagi, kita tak sahur, dia sebenarnya kita dah start kehilangan air lah, kita dah start kencing, kita dah start buang, yang lebih pentingnya adalah air lah, air dalam badan. Jadi bermaksud instead of kita berpuasa 14 jam, 14 jam, kita puasa contohnya jadi macam almost 20 jam. Jadi lagi panjang masa kita dehydrated tu. Jadi kenapa nak kena biarkan sampai macam tu kan? Betul. Baik doktor, banyak persoalan yang telah doktor jawab. Kita nak berehat seketika doktor. Kita nak segmen kedua, segmen soal dan jawab. Jadi penonton-penonton di rumah jangan ke mana-mana. Pastikan anda bersedia dengan 3 soalan yang kami ajukan kepada Dr. Kamal sebentar lagi berkaitan dengan puasa. Jangan ke mana, tunggu selepas ini. Dalam memerangi COVID-19 ini, pengesanan kontak ataupun contact tracing adalah sangat penting. Petugas kesihatan kita mesti tahu siapa yang pernah berada dekat dengan orang yang dikenal pasti positif COVID-19. Untuk memudahkan pengesanan kontak, kerajaan telah mewujudkan aplikasi yang diberi nama MySejahtera dan MyTrace. MySejahtera dan MyTrace. Saya harap anda semua yang mempunyai telefon pintar muat turun aplikasi ini untuk membantu pihak Kementerian Kesihatan
melakukan pengesanan kontak jika berlaku jangkitan baru. Ini adalah tanggungjawab kita semua. Kembali dalam Salam Eid Ramadan, hari ini kita ada 3 soalan yang berkaitan dengan perubatan bersama dengan Dr. Kamal. Okey Doktor, bersediakah anda dengan macam kuis Doktor? Bersediakah dengan 3 soalan? Soalan kuis ni. Soalan yang pertama datangnya daripada Tengku Izzuddin. Okey, Tengku Izzuddin tanya, Doktor, kenapa dalam bulan Ramadan boleh tahan daripada tidak merokok, tapi selepas berbuka terus saya rokok? Kenapa Doktor? Okay, right. Sebenarnya dalam soalan tu sendiri pun dia dah cerita. Dia dah bagi tahu kenapa dalam bulan Ramadan boleh tahan merokok. So tu keyword dia. Keyword dia sebenarnya tabiat merokok ataupun ketagihan merokok ni dia lebih kepada ketagihan lah. Bukannya macam kita dah jadi perlu kepada merokok, bukan dia jadi satu keperluan, tapi dia jadi satu keinginan. Dia jadi addicted. Dia nak merokok. Cuma bila dalam bulan puasa, kita sebagai seorang Muslim, alhamdulillah kita faham yang kewajipan berpuasa ni sangat dituntut dalam agama. Jadi kita ada satu keinginan yang lebih tinggi untuk menunaikan kewajipan sebagai seorang Muslim tu, mengatasi daripada dia punya ketagihan nak merokok tu. Jadi dia bolehlah puasa. Tapi dia boleh puasa sampai time buka puasa dia pun dah tahu, oh lepas buka puasa aku dah boleh dah isap rokok. Dia pun dah set dia punya mind, dia pun isaplah rokok. Jadi sebenarnya kalau dia dapat zoom out sikit kan, maksudnya set dia punya keinginan the whole Ramadan month, sepanjang bulan puasa daripada awal sampai habis, even malam, kalau dia nak set dia tak nak isap rokok, insya-Allah boleh sebenarnya. Tapi benda tu sangat drastik, which is kalau drastik sangat berhenti pun tak bagus sebab dia boleh jadi rebound. Tapi kalau berpandukan bantuan ataupun dengan bantuan daripada profesional lah, contohnya macam kaunseling, profesional dari dalam bidang ketagihan, insya-Allah boleh berhenti. Dia boleh gunakan bulan Ramadan ni sebagai satu batu loncatan. Betul. Untuk at least kalau tak dapat berhenti, reduce dia punya addiction. Contohnya macam sebelum ni isap sekotak sehari, tapi lepas Ramadan mungkin dapat reduce kepada isap sekotak tu seminggu ataupun sekotak dalam 2 minggu. Tu satu perkembangan yang baik lah. Sebab sebenarnya memang ramai perokok yang nak berhenti merokok sebenarnya. Tapi tak cukup bantuan, mungkin tak jumpa channel yang betul, belum jumpa orang yang betul, dan kadang-kadang orang terlampau negatif sangat kan dia punya sikap terhadap perokok ni. So harap-harap menjawab soalan lah. Sekarang ni saya rasa ada satu soalan ni yang rasa bersesuaian dengan bulan Ramadan ni. Soalannya adalah, kenapa dalam bulan Ramadan ni kencing tidak lawas? Ini ditanyakan oleh saudara, dia tak nama, daripada Kajang. Okey, baik. So biasanya kalau kita dalam perubatan bila pesakit bila pesakit komplain kata kencing tak lawas tu, biasanya maksud dia kencing dia kurang ataupun dia tak dapat kencing lah. Ada orang yang kencing tak lawas ni sebab mungkin saluran kencing dia block sebab ada prostat dia bengkak, kelenjar prostat dia bengkak, ataupun block sebab ada batu karang. Tapi mostly bila dalam keadaan berpuasa, kita akan kurang kencing sebabnya bila kita puasa kita tak minum air. Kita kurang minum air kan. Kita cuma minum air malam. Siang hari kita tak minum air. So kat situ dah kurang pengambilan air, kurang air yang nak keluar. Lagi satu, kita kena tengok juga cuaca. Kalau cuaca ni macam terlalu panas, kita banyak berpeluh, air tu hilang daripada badan kita daripada jalan yang lain. Berpeluh daripada kita punya pernafasan. Sebab tu air yang keluar daripada kencing tu dia akan jadi pekat, dia akan jadi kurang. Kalau ada pun kita nampak dia punya warna tu makin pekat kan, kuning, oren macam tu. Tapi bila kita minum air banyak waktu sahur, pagi-pagi tu kita nampak kita kencing cair je kan.
Lepas tu badan kita cuma simpan keperluan air yang perlu je. Adakah kencing tak lawas ni, kencing sikit-sikit tu kencing tak lawas jugalah kan, betul? Okey, yang tu kita kena check dengan lebih mendalam lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada orang dia rasa macam kencing tak lawas, tapi sebenarnya dia kena infection sebenarnya. Dia kena jangkitan kuman kat tempat kencing. Dia jadi kencing tu jadi kerap, kencing dia tak puas, bila kencing rasa sakit contohnya. Tapi kalau dalam keadaan biasa, tak ada apa-apa, demam ke, tak ada sakit apa-apa, mungkin sebab kekurangan air je lah. Soalan ni soalan yang favourite rasanya. Rasanya soalan ni kita kena tanya soalan ni benda kena berhemah kata. Kenapa bulan puasa mulut berbau? Tapi stepper saya tak tahu nak jawab macam mana. Saya rasa tak apalah, doktor jawablah doktor. Kenapa mulut berbau? Nasib baik kita conference kalau tak dah berbau. Okey, pertama sekali kita kena faham dekat badan kita ni, kita ada bakteria yang normal yang hidup kat badan kita, normal flora. Okey, bakteria ni dekat badan kita ni dia ada kat mana-mana, kat kulit, dekat dalam saluran usus, termasuk juga dekat kita punya mulut. Okey, dalam mulut ni dia ada bakteria-bakteria yang normal, yang normal untuk kita, yang tidak menyebabkan penyakit untuk kita. Sebab bakteria ni dia ada fungsi dia sebenarnya. Dia tolong protect badan kita daripada jangkitan luar, dan juga kalau yang dalam GI, dalam saluran pencernaan, saluran pemakanan ni, dia akan bantu untuk pencernaan makanan juga sebenarnya. Okey, so bila kita berpuasa, kita kurang makan, kita kurang minum air. Jadi salah satu teorinya kata bakteria ni dia membiak dengan banyak lah. So bakteria ni yang mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Sama juga macam bila kita kurang masa hari yang tak puasa, bila kita kurang minum air, bila kita banyak bersukan kurang minum air, mulut kita sikit sebanyak akan berbau juga kan. So kalau dia berbau tu bukan masalah penyakit lah. Kalau berbau yang teruk sangat, mungkin yang tu kena buat pemeriksaan lah. Takut-takut ada masalah dengan resdung ataupun takut jangkitan ke dalam mulut. So kalau yang berbau biasa-biasa ni tak ada masalah. Kalau nak ikut dari sudut agama pun, nak gosok gigi ke, nak komo, tak ada masalah. Tak membatalkan puasa. Tapi dalam bulan Ramadan berbau tu Bau kasturi kan? kasturi. Jadi penonton-penonton tak puas kan dengan 3 soalan, tapi jangan risau. Anda boleh melayari YouTube channel Medic Viral. Banyak perkongsian daripada Dr. Kamal. Betul? Ya, insyaAllah. Boleh share, like dan subscribe. Betul. Medic Viral banyak. PL korang pun ada ditunjuk dalam Medic Viral ni. Okey doktor, terima kasih dengan 3 jawapan daripada 3 persoalan. Kita nak berehat seketika. Selepas ni kita nak dengar apa yang ingin Dr. Kamal sampaikan kepada penonton-penonton, khususnya segmen perkongsian. Jangan ke mana-mana. Jika anda diarahkan untuk melakukan pengasingan diri di rumah, anda sememangnya perlu berada di rumah. Anda tidak perlu ke tempat kerja, ke sekolah ataupun ke kawasan awam yang lain. Dan anda sepatutnya tidak boleh menerima pelawat ketika di rumah. Sekiranya anda mengalami gejala seperti batuk ataupun demam, anda boleh mendapatkan nasihat melalui telefon. Jangan terus ke pusat perubatan atau hospital bagi mengelakkan jangkitan merebak. Jika anda berada sendirian di bilik ataupun di rumah, anda perlu memastikan pengudaraan di bilik berada dalam keadaan baik dan juga pastikan pintu sentiasa ditutup. Sekiranya anda perlu berkongsi bilik mandi atau menggunakannya selepas orang lain, jangan berkongsi tuala dan juga peralatan mandian. Sisa buangan atau sampah perlu menggunakan 2 lapis plastik kerana jika anda disahkan positif, ia akan dilupuskan secara berasingan.
Jika anda tinggal sendirian di rumah, anda boleh memesan ataupun membuat pembelian secara dalam talian, atau anda juga boleh meminta bantuan rakan-rakan untuk membuat sebarang pembelian. Tetapi mereka haruslah meletakkan barangan tersebut di hadapan pintu. Setiap 4 daripada 5 orang yang dijangkiti coronavirus bermula dengan gejala yang ringan dan juga biasa. Justru pengasingan diri di rumah sangat penting bagi membantu mengekang jangkitan dari terus merebak, terutama untuk golongan yang berusia dan juga mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Kembali lagi dalam Salam Eid Ramadan, segmen yang ketiga, segmen perkongsian. Hari ini kita bertuah kerana ada wakil dari frontliner. Dr. Kamal, apa perkongsian yang doktor nak sampaikan lebih-lebih lagi dalam situasi wabak COVID-19 ni, doktor? So di samping kita menjalani ibadah puasa, kita jangan lupa yang kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Sebab penyakit COVID-19 ni, COVID-19 ni masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Nak kata nak eliminate terus penyakit tu biar tak ada terus, mungkin macam boleh kata mustahil lah. Tapi apa yang kerajaan nak cuba capai sekarang ni ialah pengawalan yang lebih baik. Jadi apa kaedah yang perlu kita buat sebagai rakyat jelata untuk membantu membanteras dan juga mengawal penularan COVID-19 ni. Saya rasa yang ni semua orang dah tahu. Semua orang dah tahu, tapi kita perlu ingatkan balik bahawa kita perlu amalkan personal hygiene dengan baik, selalu basuh tangan, jangan bersin ataupun batuk di tempat terbuka. Kalau kita bergejala, ada masalah yang ringan, kita masih boleh kuarantin kat rumah. Kita boleh duduk kat rumah sampai kita sihat, tapi kalau kita rasa gejala ataupun simptom kita tu makin teruk, boleh pergi dapatkan rawatan ke klinik-klinik yang berdekatan. Dan yang seterusnya, amalkan penjarakan sosial. Penjarakan sosial ni magic. Maksudnya macam kita memang tak payah buat apa-apa sangat, kita cuma jaga keep kita punya distance, jauhkan daripada orang lain, terutama kalau kita ni bergejala lagilah janganlah langsung keluar rumah kalau boleh. Tapi kalau kita tak bergejala pun, kita tak tahu orang lain yang tak bergejala mungkin bawa virus. So amalkan penjarakan yang sesuai, terutama bila di tempat awam. Patuhi peraturan-peraturan yang dibuatlah. Tanda bila tempat-tempat pengusaha kedai dia dah tanda tempat-tempat kita kena berdiri untuk beratur kan, follow benda tu. Dan juga pakai mask lah, kalau boleh pakai mask supaya dapat elakkan daripada droplet ataupun cecair badan kita ni keluar lah. Dan yang saya rasa yang lebih penting sebenarnya, janganlah kita ni jadi ejen untuk menyebarkan berita-berita yang fake news ni, berita palsu ni. Yang ni bahaya sebab dia boleh menyebabkan jadi miscommunication, jadi menyebabkan panik, dan kita juga terlibat dalam perbuatan yang sia-sia lah. Nanti takut puasa kita kurus lah, duk sebar-sebar berita ni, berita palsu. Macam tu. Okay, doktor, terima kasih banyak atas perkongsian dan nasihat yang doktor berikan. Semoga usaha-usaha doktor-doktor di Malaysia ni diangkat, dijadikan satu ibadah yang mutlak untuk di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Terima kasih doktor sekali lagi. Terima kasih penonton-penonton di rumah, penonton-penonton Salam Eid Ramadan. Hari ini kita berbesar hati kerana kita bersama dengan Dr. Kamal dari Medic Viral. Itu sekali lagi saya nak kongsikan. Medic Viral, banyak perkongsian yang Dr. Kamal dan sahabatnya kongsikan dalam Medic Viral. Tapi yang pentingnya anda perlu share, like dan komen page kita Salam Baitullah dan YouTube channel Salam Baitullah.
Saya Casey Rozami mengundur diri. Esok jangan ke mana-mana, pastikan waktunya yang sama 6 petang setiap hari di bulan Ramadan. Bye-bye. Assalamualaikum.